أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Seperti biasa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Al-Muadzin yang memanggil kita dan mengingatkan kita untuk datang bertandang menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya sama ada di masjid ini atau di masjid lain atau di tempat lain, kita bakal diusung untuk diletakkan di hadapan imam sebelum kita dihantarkan untuk berada di alam barzakh. Disebut barzakh, yang Allah sebut barzakh, iaitu pemisah di antara dua air laut. Tapi barzakh bagi kita ialah alam kubur yang memisahkan kita dengan kehidupan dunia ini sebelum kita berpindah ke alam yang baqa, yang kekal, iaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi mudah-mudahan kerana kita mengingati saat kita akan diusung untuk disolatkan di hadapan imam, maka sebelum tiba waktu itu sama-sama kita mohon taufik dan hidayah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kesempatan untuk dapat solat di belakang ini. Seterusnya Tuan Imam yang mengingatkan kita menerusi ayat Al-Quran dalam solat kita yang khusyuk sebentar tadi. Antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian. Yakni perintah ini ya'murukum, fi'il mudhari' yang menunjukkan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mewajibkan pada kita, kerana yang dinamakan amanah ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pikulkan pada kita untuk kita tunaikan kepada ahli, pada mereka yang berhak. Kalau kita pemimpin keluarga, sudah tentu, of course, no doubt, kita wajib menunaikan hak ahli keluarga kita, kerana mereka di bawah kepimpinan kita. Kalau kita pemimpin sebuah organisasi atau pertubuhan atau negara, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita menunaikan amanah. Kalau orang merampas kuasa, saya bukan ahli politik dan degree saya bukan sains politik, tapi kita ulas sains politik di sudut innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan untuk engkau, untuk kalian semua, menunaikan amanah kepada ahlinya. Orang mengulas sekarang ini dan orang menyebut nama General Dhiaul Haq rahimahullahu ta'ala, yang mati, saya yakin dia mati syahid dalam peristiwa nahas udara. Dan orang mengulas kerana dia buat kudeta, rampasan kuasa, hang tu ayahanda kepada Benazir. Kita sebutkan soal amanah. Apabila seseorang itu menjalankan amanahnya, apakah General Dhiaul Haq apabila dia merampas kuasa, dia menumpahkan darah rakyatnya sebagaimana yang dilakukan oleh General Sisi. Saya terpaksa sebut ni walaupun saya dapat teguran. Kenapa sebut
nama-nama dalam masjid pula tu kita kena sebutkan. Mudah-mudahan itu menimbulkan keinsafan. Kalau dia orang yang baik, kita sebutkan kebaikan. Dan sebab itu saya sebutkan tadi sebagai perbandingan, studi perbandingan Pak, kata orang Indonesia, studi perbandingan antara Dhiaul Haq yang juga mengambil amanah tadi melalui kudeta, tapi dia menunaikan amanahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita sekalian mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu untuk innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli. Seterusnya pengerusi ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, muslimin muslimat, ayahanda dan bonda, kakanda dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh hormat kerana ini masih lagi bulan Syawal. Tempoh hari saya datang masih lagi Ramadan, dan ini bulan Syawal, maka sukalah saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dikala mereka menyambut Aidul Fitr. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum, kullu 'am wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita di bulan Syawal ini, bulan kemenangan, bulan yang dalam catatan sejarah begitu banyak peristiwa kemenangan, peristiwa pertembungan di antara hak dan batil yang berlaku di antara Jaish Muhammad, tentera Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tentera yang menjunjung kekufuran Quraisy. Antaranya termasuk jugalah peristiwa pembukaan Fathu Makkah berlaku dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan bulan kemenangan ini, sebab itu kita sebutkan minal aidina wal faizi, itu mereka yang bukan sahaja berjaya melawan hawa nafsu mereka daripada makan dan minum, tapi berjaya insya-Allah mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi yang ke-25 dalam bulan Syawal tahun 1434 Hijriah, kita sambung sembang-sembang perbincangan kita yang berkaitan dengan mukjizat ilmiah, sama ada yang kita studi, yang kita pelajari dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jumlah ayatnya 6236 ayat, maupun juga apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan tempoh hari. Kita telah sebutkan hadis berkenaan tentang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ila 73 millah, sungguhnya umatku akan terpecah, sataftariqu, akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan kita bawa satu isu yang saya bukan timbulkan kontroversi, tapi isu berkenaan dengan fakta kebenaran, berkenaan dengan kebatilan yang dibawa oleh golongan Syiah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukan saja membimbing kita, bahkan zuriat, anak cucu, zuriat keturunan kita, kerana inilah zaman timbulnya fitnah yang berleluasa, yang telah pun dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis berkenaan dengan peristiwa akhir zaman. Untuk kali ini kita lihat tajuk ini, tajuk berkenaan dengan Tok Bomo, menilik, tenung nasib, tengok bintang. Bintang ni Capricorn ke apa lagi entah, Leo ke apa benda tu, semua tu kita sebutkan ini kerana salah seorang ilmuwan, one of the scholars, iaitu Profesor Zaghlul An-Najjar, hafizahullah, juga seorang ilmuwan berasal dari bumi Mesir yang sedang bergolak. Kita doakan saudara-saudari kita muslimin dan muslimat di Mesir, di Syria, di Gaza, di Palestin, di Iraq dan di tempat-tempat lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dan pertolongan pada mereka. Dan sebab itu kita anjurkan agar
kita doakan mereka menerusi qunut nazilah. Itu qunut yang kita sedia maklum bukan saja kita buat waktu solat fajar, solat subuh, tapi juga pada setiap waktu solat di penghujung atau pada rakaat yang terakhir selepas terukuk, waktu i'tidal, kita lakukan qunut nazilah, yang antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim, tanpa menyebut nama. Allahumma al'an Aba Lahab, Allahumma al'an Aba Jahal, tapi Nabi menyebutkan Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Kalau orang buat atau orang komen kata, kenapa kita mendoakan saudara sebangsa kita, I agree. Kalau dia kata kenapa kita mendoakan keburukan kepada saudara seagama kita, that's fine. Tapi kalau komennya saudara sebangsa kita, Abu Lahab itu, dia bukan saja sebangsa, dia adalah bapa saudara, the immediate uncle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang lain-lainnya sebangsa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kerana dia memerangi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka doa Nabi kepada mereka, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan, artinya kami jadikan pembalasanmu pada nuhuri a'da'ina, pada leher-leher musuh-musuh kami, wa na'udzubika min syururihim, dan kami minta perlindungan kepadamu daripada kejahatan mereka. Lagi, Allahumma man aradana bisu'in fa ashghilhu bi nafsi. Ya Allah, barang siapa yang menghendaki kepada kami itu kejahatan, maka sibukkanlah kejahatan yang mereka nak rancang itu, jadikanlah mereka sibuk dengan itu sehingga kejahatan itu balik pada diri mereka. Waradda, dan kembalikanlah kaidahu ila nahri, perancangan mereka itu kepada leher mereka balik. Jadi qadiyah dia, perkaranya bukan soal bangsa, tapi sesiapa juga yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Apakah penguasa yang jahat seperti Bashar, atau seperti orang yang melakukan kudeta dan menggunakan kuasa pihak yang berkuasa ini tadi, dia membunuh rakyatnya sendiri, itu tidak dinamakan sebangsa. Dia bukan soal bangsa. Laisa minna man da'a ala asabiyah, Nabi kata, bukan daripada kalangan kami orang yang menyeru kepada asabiyah. Ini bukan soal kebangsaan, tapi soal pemisah di antara kebenaran dan kebatilan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terkenang tadi, and of course senantiasa terkenang, walaupun saya tidak belajar di bumi Mesir, disebut Ardul Kinana, saya belajar di tempat lain, di Yaman, tapi kita mengenal saudara-saudari kita muslimin muslimat yang sedang dalam keadaan sengsara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi, Allah mengurniakan kepada umat Islam pemimpin yang dapat menjalankan, menunaikan amanahnya. Baik, jadi disebutkan tadi ilmuwan Profesor Zaghlul An-Najjar, dia masukkan tajuk ni dalam kitabnya. Jadi mungkin tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat boleh merujuk dengan lebih lanjut pada kitab beliau, iaitu Al-Mu'jizatul Ilmiyah fi Dhaw'is Sunnah An-Nabawiyah, iaitu mukjizat ilmiah, fakta sains yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada tajuk yang ke-10 beliau memasukkan kenaan dengan as-sihr wal 'iyaf,
ilmu sihir dan ilmu tilik. Baik, kita ambil hadisnya sebelum kita lihat ayat Al-Quran insya-Allah daripada surah Al-Jin. Surahnya surah Al-Jin. Baik, hadis daripada Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Fitan, kitab berkenaan dengan fitnah. Artinya perkara berkenaan dengan sihir, menilik, tenung nasib, tengok tapak tangan, apa lagi bahasa dia, hipnotis. Kan kalau sebutkan pada satu bangsa dia nak buat rumah tu, dia kena ada apa saya minta maaf, saya kena sebut istilah dia, kena ada apa, feng shui. Tu feng shui, feng shui. Okey. Baik, jadi dalam Kitabul Fitan disebutkan di sini bahawa Nabi SAW menyebutkan 3, al-iyafatu wat-tiyaratu wat-turuqu minal jibti. Walaupun pendek, tapi Nabi SAW menyimpulkan 3 perkara. Yang pertama al-iyafah. Iyafah ni menilik. Wat-tiyarah. Tiyarah ni iaitu adat jahiliyah. Adat jahiliyah yang sebenarnya dia berulang kembali. At-tiyarah ni daripada perkataan tairun. Tairun maksudnya burung, iaitu seekor burung dilepaskan daripada sangkarnya dan lihat ke mana dia pergi. Contohnya kalau ke kanan, oh ini ong, maknanya boleh buat perkara tersebut. Kalau ada nak plan, nak apa, nak travel ke apa ke, dia lepaskan burung atas nama nak menilik nasib ni, nak tengok hari ni ong ke tak ong, nak launch, nak buat soft launch ke apa ke, dia pun buat, lepaskan burung. Tiyar. Wa turuq. Turuq ni daripada tariq, jalan. Itu dia garis ataupun yang berkenaan dengan ilmu ilmu nujum. Minal jibti, kesemuanya itu merupakan jibt. Disebutkan dalam Al-Quran perkataan jibt. Jibt ini iaitu semua yang menyimpang daripada penyembahan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkata perkara ini dilakukan oleh seorang yang beragama Islam, yang kad pengenalannya tulis itu Islam, tapi bila salah satu daripada perkara yang 3 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dilakukan, maka dengan jelas Nabi menyebutkan minal jibti, bukan qibti. Kalau qibti ni salah satu daripada bangsa Mesir, iaitu bangsa yang dahulunya merupakan bangsa Fir'aun. Baik, jadi jibt, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, and of course the prophet bukanlah insan biasa yang memandai-mandai. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bercakap, dia tidak menyampaikan mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyuha, melainkan apa yang disampaikan itu adalah Al-Quran yang diwahyukan padanya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu menerusi bab al-fitan, bab fitnah yang dihimpunkan dalam Sahih Al-Bukhari. Begitu juga Imam Abu Daud meriwayatkan hadis yang sama. Manakala pada hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man iqtabasa ilman minan nujumi iqtabasa syu'batan minas sihr wa zada ma zad. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, man iqtabasa, iqtabasa ni maknanya kutip, ambil, collect. Dia kata tak ada apa-apa, saya cuma I just want to collect. Kalau you nak collect stamp tak apalah, itu your hobby. Tapi kalau you kata I just want to collect ilman, satu ilmu daripada ahli nujum, kan ada banyak lagi perbendaraan ilmu yang wajib untuk kita dalami, yang wajib untuk kita kaji. Kenapa pergi kepada ahli nujum?
Ini diulas panjang lebar oleh pengarang, iaitu Syekh Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar, berkenaan dengan ahli nujum ini tadi. Dimasukkan tadilah tiap-tiap hari ada dalam surat khabar kan. Hari ni apa, Sagittarius, apa dia punya ulasan dia. Leo, Capricorn, entah apa lagi. Hari ni anda dia kata ini saja nak bagi laku surat khabar. Excuse me, ini bukan masalah nak bagi laku surat khabar. Ini something to do with the religion. Ini din, ini soal agama. Oleh sebab itu dibincangkan perkara ini kerana apa mukjizat, kerana apa yang telah berlaku itu, sejarah ni dia berulang kembali. Sejarah bagaimana manusia ataupun diktator melakukan kezaliman, keganasan berulang kembali. Begitu juga lebih tepat lagi kita sebutkan dalam hal ini apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi berlaku semula di akhir zaman, yang menunjukkan bahawa apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mestilah diambil perhatian, dan pihak yang bertanggungjawab mesti memerangi perkara ini. Siapa pihak yang bertanggungjawab itu? Siapa lagi kalau bukan each of us, setiap daripada kita yang in the know tentang perkara ini, yang melihat, maka kita ringan-ringankanlah mulut kita. Saudara, ini haram, saudara, ini dilarang, tak boleh. Dan of course orang yang berkuasa, kalau dia tahu ini tempat untuk menilik nasib ahli nujum, tempat untuk ahli-ahli nujum untuk bomo bersidang ataupun cek makan, maka janganlah diluluskan. Begitu, baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iqtabasa ilman min nujumi iqtabasa syu'batan min as-sihr. Siapa ambil ilmu daripada ahli nujum, sungguhnya dia telah mengutip, dia collect sesuatu, dia collect syu'bah. Syu'bah ni maknanya cabang. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang syu'batul iman. Syu'batun min syu'abul iman, cabang-cabang iman. Baik. Jadi di sini Nabi sebutkan syu'bah minas sihr, iaitu satu cabang daripada sihir. Artinya mempelajari, mendapatkan kemahiran daripada ahli nujum itu, sungguhnya dia mendapatkan sesuatu daripada sihir. Wazada maza, dan itulah bekalan yang akan dia bawa. Begitu. Jadi na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Every week kita diingatkan, ittaqullah, daripada khatib. Maka fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah, sebaik-baik bekalan untuk kita bawa sepanjang hayat kita, nak kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah taqwa, bukan this kind of kemahiran ataupun ilmu atau bekalan tadi. Baik. Seterusnya secara detail kita lihat para perawi daripada kitab Sahih Muslim dalam babus salam. Kenapa Imam Muslim memasukkan hadis berkenaan tentang larangan menilik, bertemu dengan tok bomo, jampi. Baru ni ada isu air jampi. Boleh ke tak boleh air jampi? Ambil air minuman ni jampi. Nak jampi dipersilakan, tak ada masalah. Anak demam, katakan cucu demam, kan, tuan atau perempuan pun ambil, buka, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kerana kita pun tahu air ni molekul dia bertindak balas. Kalau kita berkata sesuatu, apatah kita dah berkata sesuatu yang baik pun, air itu tadi bertindak balas, apatah lagi kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran padanya. Tapi janganlah sampai cek makan dengan disebut sarang anak-anak ke apa ke tu. Yang itu of course
Pertama, dia tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang keduanya, ya, apabila berkenaan cakap tentang air jampi dan sebagainya itu tadi, ialah jampi atau penawar daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlulah artinya kita pergi mendatangi Tok Bomo minta jampi, atau bagi pihak-pihak yang berkepentingan, tak kisahlah dalam bidang apa sekalipun, dia nak survive, untuk survival dia berjumpa dengan golongan seperti ini. Baik, dalam Sahih Muslim sebagaimana diriwayatkan, haddatsana Muhammad Ibnul Musanna, iaitu Muhammad Ibnul Musanna menceritakan pada kami. Ini kutipan daripada Al-Imam Muslim. Al-Anzi an Ubaidillah an Nafi', daripada Ubaidillah daripada Nafi' an Safiyah. Kita sebutkan ini sebagai contoh rantaian perawi, agar apabila datang satu-satu hadis kita tahu siapa perawi dia dan kita tidak mudah terpedaya. Kerana ada orang mendakwa, orang Syiah pun dia pakai juga hadis tu ada dalam Bukhari. Bila kita cek, kita teliti, dia ambil perawi daripada sahih, kitab Sahih Bukhari tu, dia ambil, dia manipulate, dia masukkan hadis palsu dia. Maka kerana itu penting untuk kita mendapatkan sumber, the correct sources, sumber yang tepat untuk kita mengetahui apakah hadis itu benar-benar diambil daripada kitab-kitab sahih yang disebutkan tadi. Jadi daripada Ubaidillah, daripada Nafi', daripada Safiyah, daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya bersepakat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok an daripada ni dalam ilmu mustalah hadis, ilmu kajian berkenaan dengan hadis, dipanggil hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an maksudnya yang rantaian dia iaitu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan daripada Safiyah, daripada isteri-isteri Nabi ini tadi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatan 40 laila." Nabi sebut 40 laila, macam berkenaan dengan hadis berkenaan dengan arak tu, setitik itu tidak diterima solat 40 hari. Kalau macam tu tak payah solat, masya-Allah, dia punya pandai, dia pusing tu mafhum mukhalafah dia, tunggu sampai 40 hari baru solat. Astagfirullahalazim. Ini amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya seseorang muslim itu, you don't dare to come to this kind of people. Don't dare to do that. Bukan maksudnya bila dah buat tu, okey, tinggal solat 40 hari, kerana solat pun tak diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata 'arrafan. Siapakah 'arraf? Kalau arif, mana hakim tu yang arif, dia arif. Tapi yang ini 'arrafan di sini artinya iaitu tukang tilik. Kemudian dia bertanya tentang sesuatu, betul pula tu tilikan dia tu kan, ahli nujum nampak dalam air, nampak ni kan? Nampak ada 2 ekor lembu, masya-Allah, betul lembu tu. Baik, apa macam lam tuqbal salatuhu, lam tuqbal lahu salatan 40 laila, tidak diterima solatnya. Perbuatan dia pergi berjumpa dengan Tok Bomo itu tadi, untuk tengok tapak tangan, untuk tengok jodoh. Siapalah jodoh saya yang kedua ni? Begitu pula ni tanya. Astagfirullahalazim. Contohlah ni, ataupun apa juga macam ni, niaga ong ke tak ni. This is the fact. Jadi Nabi kata tidak diterima solatnya 40 hari. Itu amaran keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam juga yang berkenaan dengan arak, setitik 40 hari Allah tak terima. Jadi maksudnya
di sini suatu amaran yang keras. Apabila dia berkenaan dengan amaran yang keras, tentulah dia berkaitan dengan akidah, dengan soal survival kita di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi mengaitkannya dengan soal solat, menerima. Sebab awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salat. Perkara pertama yang akan diperkirakan di hari kiamat nanti adalah as-salat. Nabi sebelum meninggal dunia, apa Nabi pesan? Umatku, as-salat, as-salat. Salat wahai umatku, salat. Ya. Dan kalau semua orang boleh ingat ini, insya-Allah penuh masjid dan surau macam mana penuh waktu bulan Ramadan untuk orang get the kelebihan bulan Ramadan. Tapi yang Nabi sebut tu as-salah tu awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu, bukan setakat bulan Ramadan. Dan bukannya solat tarawih, bukan saya sebut ni menafikan kepentingan solat tarawih, no. Tapi sebutkan kepentingan, iaitu memenuhkan masjid dan surau pada setiap waktu, not just for Ramadan. Ada tulis pada pintu gerbang tu for Ramadan only, please come. Tak ada. Baik. Hadis seterusnya yang diriwayatkan, ini dalam Musnad Imam Ahmad, untuk rujukan kita. Dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan hadisnya, haddatsana Yahya ibn Sa'id, diriwayatkan oleh Yahya ibn Sa'id an Auf, dia berkata, daripada Auf dia berkata, haddatsana Khilas, seorang yang bernama Khilas, perawi bernama Khilas meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sama, mu'an'an, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara. Very clear, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maksudnya, sesiapa yang ata kahinan, tadi ata arrafan, Nabi sebut di sini dalam riwayat dalam Musnad Imam Ahmad ni, sesiapa yang mendatangi kahinan, iaitu tukang sihir. Tukang sihir. Sihir ni dia perkara yang telah lama. Sebab itu dalam dalam protokol of Zion, lambang-lambang yang digunakan oleh Freemason adalah merupakan lambang-lambang sihir kesemuanya. Dan sebab itu kita menentang perkara yang berkaitan dengannya. Ini kita kena sebut. Kita sebut bahawa bulan ni, if I'm not mistaken, bulan September ni ada info menyatakan kumpulan apa tu, Lamb of God, yang pernah menghina Islam, yang tattoo dia Allah Muhammad. Ni bukan Syiah. Syiah ni bila orang tanya dia apa hukum bertatu, hukumnya harus, dia kata astagfirullahalazim. Itulah Syiah, kan? Cuba kita tanya kawan-kawan kita yang sebangsa dengan kita, seagama dengan kita, bila bertatu tu, cik ni ambil fatwa Syiah ke? Tanya je, jangan marah, kata. Sebab yang membolehkan tatu ni, jadi tatu Lamb of God ni, dia Allah, tulisan Allah Muhammad tu tulis itu badannya. Jadi sihir, kenaan dengan sihir. Jadi hadis ini menyebutkan siapa yang mendatangi tukang sihir atau tukang tili, ahli nujum tadilah, dan dia membenarkan cakap orang tu tadi, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang diturunkan pada Muhammad, iaitu wahyu, iaitu syariat Islam. Pilihlah, sama ada untuk taat kepada syariat Islam, pada Al-Quran, ataupun sebaliknya. Ini tadi kita sebutkan faktanya, bukannya kita tuduh secara melulu, tapi inilah peristiwa, inilah fakta yang berlaku di sekeliling kita, dalam masyarakat kita. Walaupun bukan kita, ahli keluarga kita, rakan handai taulan kita yang melakukannya, tapi menjadi tanggungjawab pada kita, kerana ini knowledge, ini ilmu
yang diberitahu oleh Nabi SAW 1400 tahun yang silam, yang wajib kita sampaikan, kita war-warkan. Ya. Baik, sebelum saya tamatkan ni ada saya dapat nota di sini. Ustaz minta tamatkan kuliah jam 7.05. Lagi 5 minit lah. Ya, kerana ada kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi baru kita sebut tadi, ya, ada kematian. Kita ni tunggu giliran. Jadi saya cuba tamatkan, ya. Saya ingatkan tadi lagi setengah jam boleh habis. Jadi saya cuba simpulkan apa yang kita bincangkan pada ini, itu berkenaan dengan sihir. Jadi saya ambil satu hadis lagi sebelum saya simpulkan, iaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abd ibn Humaid. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq. Abdul Razzaq ni itu seorang imam hadis yang terkenal. Abdul Razzaq As-San'ani, yang berasal daripada Sana'a. Dia bukan berasal daripada Sana'a, artinya dia berguru belajar, ya, di Sana'a. Kemudian dia kata, akhbarana Ma'mar ibn Zuhri an Yahya ibn Urwah daripada Zubair an abihi, iaitu Zubair ibn al-Awwam daripada Aisyah. Aisyah kata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innal kuhana kanu yuhaddithunana bi syai' fanajiduhu haqqan. Jadi kata Aisyah, ya Rasulullah, keadaan masyarakat jahiliah waktu itu, di masyarakat, the society masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami, dia kata, pernah, maknanya kami di sini bukan Aisyah and the family, iaitu society, masyarakat ni, pernah mendatangi kohan, iaitu tukang-tukang sihir, tukang-tukang tilik, tok bomo ahli nujum. Dan bila mereka bagi tahu kami perkara itu benar, ya Rasulullah, lalu Nabi SAW memberitahu macam mana perkara itu boleh berlaku. Qala tilkal kalimatul haqq yakhtifuha al-jinni fayaqdhifuha fi udhuni waliyihi wa yazidu fiha mi'ata kadhibah. Kata Nabi SAW. Ini hadis dalam Sahih Muslim, juga dalam Kitabus Salam, bab salam. Maksudnya tadi jawapan Nabi, semua ucapan-ucapan tukang-tukang tilik, ahli sihir, ahli nujum ni tadi, ucapan dia yang betul itu yakhtifuhal jinni, iaitu jin yang memberitahu mereka. Mana-mana kalangan manusia yang menyembah jin, yang mempercayai jin dan bersahabat, berkawan dengan jin, dan cakap jin itu dia guna pakai untuk dia bagi tahu barang hilang. Pergi ke Sungai Damansara, bahagian sini, seluk bawah jambatan, jumpa benda tu. Ternyata jumpa. Saya berani cakap ni kerana ada kawan bagi tahu saya, kebetulan barang penting, saya tak payah sebutlah, ini berkenaan dengan soal keselamatan. Jumpa barang tersebut, kan? Maka dia mempercayai orang. Dia kata orang tu pakai kopiah. Ustaz, masya-Allah, cukup senang, kan? Beli je kopiah mana-mana, letak sini, okey. Macam tu saya senang cek makan, tuan-tuan. Tak payah rojek, buat je begitu. Kemudian baik. Jadi kata Nabi SAW, ketahuilah orang itu dia bersahabat dengan jin, dan jin ni dia mencuri perbualan malaikat. Dia tak berjaya nak melangkaui langit, tapi malaikat kan berada di mana-mana saja. Dalam perbualan tadi, jin tadi curi apa yang dibualkan oleh malaikat, dan kemudian ditambah lagi dengan 100 kali pembohongan untuk manusia mempercayainya. Dan kemudian bila berlaku perkara itu benar-benar terjadi, manusia terpedaya sehingga mempercayai betul lah cakap Tok Bomo itu tadi. Sedangkan semua itu berlaku dengan la haula wala quwwata illa billah, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan hadis ini tersebut tadi dimasukkan faktanya
oleh Syekh Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar dalam kitabnya ya, Mukjizat Saintifik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ya, khusus berkenaan dengan mengubati penyakit sosial ya, yang berlaku dalam kalangan ya, masyarakat, termasuk yang melibatkan masyarakat ya, Islam yang mempercayai ya, patutnya dia alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib iaitu mempercayai perkara ghaib yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tibbun Nabawi, perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ dibentangkan rahsia-rahsia perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita baca, kita teliti ya, orang kata oh ini dia yang tak terfikir, makan makan ubat ni boleh sembuh penyakit tersebut. Sedangkan Nabi SAW tidak mengkajinya, tapi Nabi memakannya, mengamalkannya, dan itulah kesembuhan. Artinya itu salah satu daripada yu'minuna bil ghaib, perkara ghaib yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut tadi ayatnya daripada surah Al-Jin ya, untuk kajian kita bersama ayat yang ke-6 hingga ke-9. Khusus untuk ayat yang ke-6 sebab turunnya disebut asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini ialah berkenaan dengan ketika ayat ini turun di kalangan komuniti masyarakat jahiliah waktu itu, bila mereka nak melalui suatu lembah, disebutkan di situ wadi dalam sebab turunnya ayat ni disebutkan. Jadi bila nak lalu wadi situ macam dululah tumpang apa tok anak cucu tumpang lalu apa semua. Jadi itu perangai jahiliah. Dia bila nak lalu di satu-satu kawasan, dia tabik kepada jin. Wahai jin sekian disebutlah nama jin tadi, kami nak tumpang lalu, jadi izinkan kami lalu, minta lalu dengan selamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-6 itu berkenaan dengan niat, berkenaan dengan sebab yang kita sebutkan tadi, sehinggalah pada ayat yang ke-9. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat daripada perjumpaan kita, walaupun sekejap, kerana ada perkara fardu kifayah yang mesti kita laksanakan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perjumpaan kita pada pagi ke-25 Syawal ini, dan mudah-mudahan pada bulan kemenangan ini Allah memberikan kemenangan, kejayaan pada kita untuk mengubati penyakit sosial yang melanda masyarakat Islam sebelum, yang sepatutnya kita menjadi ustadziyatul alam. Maksudnya kita menjadi pemimpin dunia untuk mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki melalui Al-Quran, dan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, iaitu yang kita minta dalam doa kita, waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta menjadi pemimpin pada kalangan orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita benar-benar jaya menjadi pemimpin pada ahli keluarga kita, masyarakat kita, umat Islam, dan seterusnya menjadi pemimpin dunia yang dapat sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kerana saya tak sempat nak menghabiskan tajuk ni, minta tuan-tuan kalau dapat rujuk kitab tadilah Dr. Zaghlul An-Najjar berkenaan dengan sihir dan tilik ini tadi, semuanya berkaitan dengan hadis-hadis larangan tentang perkara tersebut. Mudah-mudahan berkati oleh Allah. Mohon ampun dan maaf ada terlanjur perkataan. Jadi mudah-mudahan sama-sama dapat kita menyelenggarakan jenazah saudara kita. Mohon ampun dan maaf ada terlanjur perkataan. Aqulu qawli hadha wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum